Terpujilah Tuhan. Bertemu kita semula di saluran Rhapsody Reality, saluran perkongsian firman Tuhan dari Pastor Chris yang pastinya akan memberkati kamu yang mendengar. Amin. Saudara-saudari, tahukah kalian bahwa kalian adalah para penyelamat dan para pemenang? Itulah message kita pada hari ini. Mari kita renungkan bersama. Ayat Injil pembukaan pada hari ini dipetik dari Obadja 1 ayat 21 yang berkata, Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghakimi pergunungan Esau, dan kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Nehemia 9 ayat 25 hingga 27, Nabi Nehemia berbicara tentang bagaimana Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, memimpin mereka ke tanah perjanjian dan memberkati mereka dalam kelimpahan. Mereka menakluk kota-kota yang kuat, memiliki tanah yang subur, dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Namun demikian Alkitab berkata dalam Nehemia 9 ayat 26, namun mereka tidak taat dan memberontak melawan engkau, serta berbalik dari Tauratmu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan tujuan untuk membawa mereka kembali kepadamu. Mereka juga telah melakukan penghujatan yang besar. Haleluya. Kesan daripada itu, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka. Tetapi inilah bahagian yang indah. Pada masa mereka menghadapi kesusahan, apabila mereka berseru kepada Tuhan, Dia mendengar mereka dari syurga. Oleh kerana belas kasihannya yang berlipat-lipat kali ganda, Dia mengutus para penyelamat untuk menyelamatkan mereka dari tangan pihak musuh mereka. Ianya sungguh menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan telah bertindak balas dengan kasih karunia dan pembebasan walaupun selepas ketidaktaatan mereka, dengan mengutus para penyelamat kepada mereka. Haleluya. Hal ini juga mengingatkan kita pada kisah Yusuf. Kejadian 45 ayat 7 menceritakan bagaimana Yusuf menampakkan dirinya kepada saudara-saudaranya selepas mereka menjual dia menjadi hamba. Walaupun bertahun-tahun berpisah dan menanggung penderitaan, Yusuf menyadari bahawa Tuhan telah menghantar dia ke Mesir untuk memelihara keturunan keluarganya dan menyelamatkan nyawa mereka melalui suatu pembebasan yang besar. Haleluya. Kalian boleh merujuk hal ini dalam Kejadian 45 ayat 7. Kisah-kisah itu mencerminkan keadaan jemaat di bumi hari ini. Tuhan telah mengamanahkan jemaat dengan tanggungjawab untuk menjalankan kerajaannya, pemerintahan kebenarannya di bumi. Kita, yaitu jemaat itu, adalah keturunan iman sama seperti Yusuf yang telah memelihara keturunan keluarganya. Kita adalah pemelihara di bumi. Sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan bahawa kita adalah terang dunia dan garam dunia. Melalui kita, bangsa-bangsa di bumi diberkati kerana kita adalah keturunan Abraham. Amin. Kitalah harapan dunia, para penyelamat dan para pemenang dari Sion yang telah diberi kuasa
untuk membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang kemuliaan warisan mereka dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku mengenali panggilan-Mu ke atas hidupku sebagai orang yang telah diutus untuk membawa mesej kehidupan ilahi kepada orang di duniaku. Dan dengan itu, membawa keselamatan, penyembuhan, dan kehidupan kepada mereka melalui Injil. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, seperti biasa, Pastor Chris memberikan kita renungan tambahan untuk kita kaji, pelajari, bagi mendalami mesej kita pada hari ini dengan lebih jelas. Yaitu dari Matius 5 ayat 14, Markus 16 ayat 15, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan 1 Petrus 2 ayat 9. Puji Tuhan. Sungguh indah mesej kita pada hari ini. Bayangkan, kitalah harapan dunia. Kitalah para penyelamat dan para pemenang dari Zion yang telah diberi kuasa untuk membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang kemuliaan warisan mereka dalam Kristus. Amin. Renungkan mesej ini berulang-ulang kali sehingga ia menjadi satu kesedaran dalam hidupmu setiap hari. Haleluya. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Saya berharap kita sama-sama mendapat berkat hasil daripada mendengarkan renungan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.